Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini teacher bersiaran lagi. Hari ini teacher nak kongsikan macam mana kita nak menggunakan webex.com untuk membuat kelas maya kita. Okay, sebelum ni memang saya selalu guna Zoom. Tapi disebabkan Zoom ni sekarang tengah viral masalah ni, jadi saya bertukar kepada Webex, dan Webex ni pun sebenarnya mudah juga untuk digunakan. Jadi saya nak kongsi dengan cikgu cara mudah menggunakan Webex. Kita ambil yang basic sahajalah. Janji kelas kita boleh on. Yang pertama, awal-awal sekali saya nak tunjuk kat cikgu dekat mana cikgu nak buka webex.com. Cikgu pergi dekat internet cikgu tu, cikgu buka Google and then cikgu type dekat atas ni Webex, W-E-B-E-X, webex.com. Okay, cikgu enter. Kita akan masuk ke laman web webex.com. Okay, ini muka depan dia cikgu. Kalau cikgu mula-mula masuk, inilah muka depan dia. Okay. Kalau cikgu tak ada account, cikgu boleh sign up account dulu. Okay, pertama kali je lah. Sign up dekat sini. Sign up now, it's free. Ataupun dekat atas ni pun boleh, start for free. Okay, cikgu pergi dekat situ. Cikgu pusing pula. Dekat sini, apa yang cikgu perlu buat, cikgu just masukkan email address cikgu je di sini. Lepas tu cikgu sign up. Okay. Nanti bila cikgu sign up, dia akan hantar. Dia akan hantar notification ke email cikgu sign up tu. Kat situ, dekat dalam email tu, dia akan bagi dekat kita satu password. Jadi, cikgu buka balik email cikgu tu, jadi pastikan email yang cikgu masukkan tu memang email yang aktif lah. Okay, cikgu buka email tu tadi and then cikgu tengok password dia. Cikgu akan sign in guna password yang diberi. Lepas tu baru cikgu boleh tukar password. Okay, macam saya dah ada dah account, jadi saya tak sign up yang barulah. Okay. Saya back balik sebab saya nak sign in guna account yang saya dah ada. Okay. Bila cikgu pertama kali join, cikgu kena sign in guna password yang diberikan oleh Webex. Okay, Cisco Webex. Sekarang ni saya sign in sebab saya dah ada account dah. Jadi saya ambil Webex meeting. Okay, saya sign in sebab saya daftar guna email ni, saya masuk guna email ni lah. Okay. Okay, password. Okay, ini sebenarnya paparan awal ataupun sebenarnya macam dashboard kita lah bila kita masuk, bila kita dah settle sign in tu. Okay, macam yang ini cikgu tengok ada nak gambar. Kalau cikgu awal masuk mungkin tak ada gambar lagi, so cikgu tukarlah gambar profile cikgu. Kemudian tetapkan dia ambil nama kita lah untuk personal room ni, macam kita punya dashboard. Okay. Dekat bawah ni saya ada meeting. Saya akan buat sekejap lagi, jadi dia dah masuk lah upcoming meeting. Kalau macam cikgu tak ada lagi, dekat mana cikgu nak buat, nak setting time dia, cikgu pergi dekat schedule. Dekat bawah ni, schedule. Okay, dekat schedule ni, cikgu buat tajuk
meeting cikgu. Kelas katakan kan, kita nak buat kelas dengan budak kita. So saya buat kelas matematik bersama teacher. Okay. Kemudian yang meeting password, tak apa dia dah generate dah kat kita. Tapi kalau cikgu nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita setting date dan time. Okay, katakan saya nak buat kelas hari ni, okay, 12 hari bulan, saya nak buat pukul 3, pukul 4. Okay, pukul 4 ke pukul 3, okay, pukul 4. Pukul 4 petang. Okay, saya setting. Berapa lama saya nak buat, cukup-cukuplah. Cikgu nak buat berapa minit pun boleh. Minit mula dengan 10 minit je meeting pun boleh. Okay. Dia katakan saya nak buat 2 jam terus. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Dan selesai dah kita setting, masa pun dia dah letak dah siap-siap elok tu, Kuala Lumpur, Singapore punya time. Kemudian show advance option ni pun sebenarnya kalau saya tak usik apa-apa pun. Saya ikut je yang dia dah tetapkan dekat situ. Okay. Kalau kita nak buat as template, boleh. So kita letak as template. Kalau cikgu tak mau, cikgu tak payahlah save as template ni. Dah selesai dah semua yang ada tadi, sebenarnya masa, password dengan kita punya link nanti dia nak jana. Okay. So kita klik schedule tu. Okay. Alhamdulillah. Lama juga kita tunggu. Okay. Tu dah masuk dah. Kelas matematik bersama teacher Ana. Hosted by saya. Pukul berapa sampai pukul berapa. Masa dia dah bagi semua. Okay. Yang bawah ni yang sebenarnya kita nak copy. Cikgu ambil ni meeting link ni. Ni cikgu copy. Copy. Klik kanan. Cikgu copy. Lepas tu cikgu boleh paste dekat WhatsApp group cikgu ke apa ke kan. Yang untuk kelas cikgu lah. Cikgu boleh paste kat situ untuk murid-murid kita masuk lah. Sebenarnya Webex ni dia senang sikit berbanding Meet itu. Jadi kalau saya, cara yang mudah untuk saya bagi dekat budak-budak saya guna Webex ni lah selepas Zoom. Okay. Dah ada dah yang ini. Sekarang ni macam mana kita nak mula meeting. Macam mana tu? Cikgu tengok dah. Kalau dekat depan tadi dia akan cakap start meeting lah pukul berapa yang home tadi tu. Okay. Dan kalau cikgu masuk balik. Dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada start. Ada start meeting. Okay. Katakan cikgu nak start meeting. Saya tunjuk kat cikgu yang ni. Okay, start meeting. Kita tekan start. Dia akan minta kita open Cisco Webex meeting. Dia sebenarnya sama ada cikgu nak buka dari sini boleh ataupun cikgu nak ambil open the desktop apps. Open the desktop apps, dia akan suruh kita download. Apps tu install, lepas tu kita boleh buka juga. Okay. Kalau di desktop apps, cikgu boleh ambil dekat sini ya. Ni contoh dia saat saya share screen yang ni. Okay, bila kita klik tadi, kita nak masuk ke kelas kita tadi, kita klik link, paparan seperti yang cikgu nampak ni yang akan keluar. Okay, macam mana kita nak mula? Cikgu klik, ada button 3 kat bawah ni, gambar mic ni, lepas tu gambar video, kemudian start. Cikgu klik yang start meeting. Okay, kita tunggu sekejap je cikgu, dia buka. Okay,
Bila dah buka macam ni cikgu, apa yang cikgu boleh tengok? Okey, cikgu tengok di tepi ni. Saya sebagai host. Saya je lah ketua ada dalam ni sebab saya tak invite siapa pun kan. Tapi kalau cikgu dah invite anak-anak murid cikgu, nanti dekat sini akan ramai lah. Bawah ni akan masuk lah beberapa orang lagi untuk menyertai kelas kita ataupun meeting kita ni. Okay. Kemudian kan cikgu, saya nak cerita dekat cikgu button yang dekat bawah ni. Apa fungsi dia? Okay. Yang mula-mula ni, dia yang ini tanda mikrofon. Maksudnya cikgu boleh sama ada cikgu nak mute atau unmute untuk cikgu lah. Kalau cikgu nak suruh budak cikgu tengok video je, cikgu mute lah ni. Maksudnya tak ada suara lah, nampak gambar je lah. Okay, yang sebelah sini adalah kamera. Kamera ni video lah. Nampak muka cikgu, cikgu on kan dia. Kalau cikgu tak mau bagi nampak muka cikgu, cikgu off kan lah dia. Okay. Untuk warna merah ni dia off. Untuk warna kelabu ni dia on. Okay cikgu. Kemudian itu berkaitan dua tu perlulah untuk komunikasi kita dalam kelas kita. Okay, kemudian dia akan hilang cikgu button ni lama-lama. Bila cikgu nak bagi dia aktif balik, cikgu lalu balik ke bawah, dia akan muncul balik. Okay, kita tengok button yang ketiga. Yang ini adalah button share. Saya nak tunjuk kat cikgu. Dia boleh share apa saja apps atau skrin dekat dalam laptop kita. Okay, contoh, saya pun nak cari dekat mana yang saya boleh share katakan. Okay, saya nak share dari Paint. Saya ambil lah sebab saya dah buka Paint dekat sini kan. Saya share dari Paint, saya cari yang mana saya nak, lepas tu saya klik share kat situ. Okay, dari situ dia akan share Paint yang ada lah dekat kita punya screen. Whiteboard kosong. Ambil dekat bawah ni, new whiteboard. Okay, cikgu share. Bila cikgu share yang itu pun boleh. Okay, cikgu nak tulis-tulis kat sini pun boleh nah cikgu. Tekan cikgu nak share. Saya ambil pencil tools. Okay, saya boleh tulis 1 tambah 2. Tak elok ni, sama dengan berapa. Okay, sekarang ni apa lagi yang cikgu boleh buat berdasarkan ini, ikut kreativiti cikgu lah, cikgu nak mengajar macam mana kan. Okay, kalau kata kita tak nak dah share, kita nak off dah sharing whiteboard, kita ambil kat atas tu, kita pangkah. Okay, dia akan tanya betul ke cikgu nak stop sharing ni. Okay, kalau cikgu setuju, yes lah. Kalau tidak, no. Okay, kemudian dia tanya pula, cikgu nak save tak dokumen yang cikgu tulis pada whiteboard cikgu tu. Kalau cikgu nak save, dia akan minta cikgu yes lah. Kalau cikgu tak nak save, no. Okay, macam saya tak nak save, saya letak no. Okay. Jadi bila dah habis tu, dia akan patah balik lah kepada skrin asal. Kalau kata saya buka gambar video ni, akan nampak lah muka saya kan. Sekarang ni tak nampak apa-apalah. Okay, sebab saya off video. Okay, kemudian yang ini button keempat ni adalah record. So kita boleh record meeting. Katakan saya nak record, saya klik kat dia, mesyuarat pula dah, kelas ni saya nak record. Dia akan tanya kat mana kita nak save record kita, nama apa, kita bagi siap-siap. Kita dah setting dah, semua dah setuju dah. Kita tekan je save kat sini. Okay, cikgu tekan save dekat situ. Lepas tu dia start lah recording dia. Meeting recording is in process. Dia tulis dekat situ. Okay, kalau cikgu nak stop, tekan stop lah. Cikgu tekan stop. Okay, tak ada masalah. Habis dekat tu. Dia akan save setakat yang cikgu mula dengan habis untuk rakaman cikgu tu. Okay, yang ini pula, button yang ini adalah untuk close participant. So kita boleh buat tak nak tengok dekat tepi ni participant kita. Kita off. Kalau kita nak tengok, kita klik balik. Tu nampak kat situ kan. Okay, kemudian yang ini adalah button chat. Button chat ni yang dekat bawah ni cikgu. Cikgu boleh chat sebenarnya pada siapa pun. Cikgu type dekat bawah tu, dekat cursor saya. Tengok saya type hi. Lepas tu saya tekan enter. Saya nak beri kepada everyone. So everyone akan nampak lah. Semua ahli saya akan nampak lah apa yang saya tulis. Kalau saya nak bagi kepada orang tertentu saja dalam kelas saya tu, saya kena pilih lah.
saya nak pada siapa. Sekarang ni tak ada nama orang lain jadi sebab saya je kan. Jadi dia tak ada lah muncul nama anak-anak murid kita ni. Okay. Kemudian kalau kita tak mau, kita offkan je. Off macam tu. So dia warna ni dia off lah. Yang ni pun dia off. Okay. Kemudian button yang ni pula saya nak cerita kat cikgu. Dekat dalam ni sebenarnya banyak-banyak ni, tak ada masalah ni. Cikgu nak lock meeting pun boleh. Cikgu lock meeting maksudnya meeting ni kita lock supaya orang lain tak boleh masuk dah. Kita dah mula meeting, kita dah mula kelas, kita tak mau gangguan. So orang lain tak boleh masuk keluar. So kita lock. Lagi satu kita boleh unlock balik. Kemudian ada lagi button dekat sini, kita boleh invite and remind. Invite pun sama macam tadi, dia akan bagi link balik. Yang invite ni dia akan invite guna email, tak silap saya. Okay, copy meeting link pun sama, dia bagi kat kita link meeting tu. Dia kata you dah copy to your clipboard. So awak boleh, cikgu boleh paste lah dekat grup WhatsApp ke, dekat grup mana ke. Awal tadi kita dah tengok dah kan macam mana kita nak copy link tu. Okay, kemudian yang bawah ni selalunya saya tak usik pun, dia dah auto dah. Tapi kalau cikgu nak explore tak ada masalah, boleh je. Okay, itu selesailah kita buat record semua, saya dah kongsi dah kat cikgu. Last sekali cikgu nak end meeting. Macam mana cikgu nak end meeting? Buat pangkah ni je. Pangkah yang last ni cikgu boleh end kat situ. Okay, cikgu end meeting. Pangkah dekat situ. Dia akan tanya, lepas tu cikgu end lah meeting cikgu tu. Habis, tamat cikgu. Okay cikgu, boleh? Jadi yang itu yang pasal sharing screen lah. Jadi sampai di situ je lah saya share dekat cikgu cara menggunakan Webex untuk kelas semasa PKP kita ni. Okay, itu saja. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.